له بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Seperti biasa tuan-tuan, terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan tinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya kita diberi kesempatan, peluang dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menyambung kembali pengajian kita setelah kita bercuti tuan-tuan hampir sebulan lebih. InsyaAllah kita akan sambung sebelum daripada Ramadan hari itu kita bincang iaitu rukun perbuatan yang kelima, iaitu sujud. Syarat sah sujud kita dah settle. Malam ni kita akan bincang topik yang terakhir di dalam sujud, iaitu 6 perkara sunat di dalam sujud. Kita akan bincang 6 perkara sunat di dalam sujud. Baik. Modul kita tu 8 jenis perbuatan, 8 jenis perbuatan yang wajib dalam protokol sembahyang. Dalam protokol sembahyang ni dia status perbuatan ucapan kita ada 3. Itu kena tahu basic lah tuan-tuan, supaya impak ataupun kesan, apa saja kesan dalam sembahyang kita tahu. Tertinggal wajib kita tahu kesan dia, tidak sah sembahyang kita. Kalau tertinggal sunat aba'ad, dia mencederakan sembahyang. Tapi sembahyang okey, tak perlu repeat balik. Kalaulah meninggalkan status yang ketiga, sunat hai'ah, dia tidak mencederakan sembahyang, cuma tak cantik. Ada 3 status di dalam protokol sembahyang kita. Pertama wajib, status yang keduanya ialah sunat aba'ad, ada 8 sahaja, dan yang ketiganya selebihnya yang paling banyak di dalam sembahyang tuan, sunat hai'ah. Yang kita nak bincang malam ini ialah tambahan sedikit tuan, selain pada wajib, iaitu sunat hai'ah. Ketika mana kita melakukan perbuatan yang wajib, maka dalam masa yang sama kita combine-kan dengan perbuatan sunat. Tujuan dia tak lain dan tidak bukan untuk menambahkan pahala tambahan kita. Sebab tu setiap perbuatan dalam agama tuan, Islam ajar kepada kita supaya apa saja tindakan kita ada target, ada tujuan. Itu cantik kita punya pengurusan dalam agama. Tapi pengurusan dalam agama itu dibawa kepada manajemen yang luar daripada agama, cantik. Tapi agama tu dia tak apa cantik. Dia jadi terbalik tuan. Asalnya kehidupan kita dia manifestasi daripada solat, ataupun keseluruhan kehidupan kita dia berpaksi kepada solat. Pengurusan solat itu tuan, ataupun pengurusan dalam agama, ataupun solat itu dia kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Terjemahkan dalam kehidupan kita, itu asalnya. Baik, sebab itu di dalam solat tuan, nak cantik solat kena jaga status yang ketiga yang nama dia sunat hai'ah. Nak tambah pahala dalam solat kena jaga status yang ketiga, iaitu nama dia sunat hai'ah. Yang kita akan bincang hari ini, tujuan dia tuan, pastikan sembahyang kita wajib, pahala basic kita dapat, dipanggil bayaran pahala basic. Jadi pembayaran pahala kita sama je tuan dengan gaji kita sama. Dia ada gaji basic, dia ada bonus, macam-macam jenis bonus. Ada bonus tahunan, bonus bulanan. Begitu juga dengan sembahyang kita. Sembahyang ini dia akan ada bayaran pahala yang wajib. Kalau sah tuan, yang wajib kita buat dapat pahala wajib.
Pahala wajib tu dia besar lah nilai dia. Dan keduanya dia ada pahala tambahan. Pahala tambahan itu daripada dua perbuatan dan ucapan. Pertamanya ab'ad, itu lebih besar. Dan yang keduanya lah sunat hai'ah. Jadi dalam protokol sembahyang kita tu dia tak sama bayaran pahala tu apa. Tak sama. Bukan semua perbuatan sembahyang kita sama je pahala, tak. Nilai dia tak sama. Besar kecil nilai pahala dia tak sama. Sebab itu kita nak tahu, apabila kita tahu tujuan kita belajar tu apa, barulah kita rasa excited. Baru kita rasa kenapa perlu kita tahu benda-benda sunat ini. Jadi kalau kita tak tahu tu apa, dia rasa macam tak ada apa. Tahu pun okey, tak tahu pun okey. Jadi daripada balik tengok TV, baik aku duduklah. Dia tak ada satu, dia panggil decision making, orang panggil apa, keputusan yang dia buat tu keputusan yang clear, yang jelas. Maksudnya tujuannya jelas. Kenapa dia nak kena tahu? Itu. Jadi kita nak kena tahu tuan-tuan. Sebab tu kita ketepikan segala aktiviti lain 30 minit ni. Kenapa? Kerana benda yang besar yang kita nak. Apa benda besar? Kita nak improve kita punya kualiti sembahyang. Maka cara nak improve, kita kena tahu status dia sunat hai'ah. Itu beza. Kalau kita nak pastikan sembahyang kita jadi, itu wajib. Kalau nak improve, itu sunat hai'ah. Sebab itu tuan-tuan, kualiti, Nabi sebut kualiti sembahyang seseorang tak sama. Beza tu di mana? Beza di cara dia buat. Cara pelaksanaan wajib dia buat. Cara pelaksanaan sunat ab'ad dia buat. Cara pelaksanaan sunat hai'ah dia buat, tak sama. Okey, Jadi kita yang wajib tuan-tuan, bagaimana cara sujud yang wajib kita dah settle. Malam ni tambahan sunat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dia banyak tuan-tuan, kita sebut 6 saja di modul kita. Kita sebut 6 saja. 6 perkara sunat ketika kita melakukan sujud. Dia banyak. Kita sebut 6. Baik, yang pertama, kesemua 6 perkara ni apa kita dah buat. Cuma dia panggil apa, yang clearnya perbuatan kita tu kita nak panggil apa, detailnya. Oh ini wajib, oh ini sunat, sunat ab'ad, oh sunat hai'ah. Perincian status itu saja kita baru kita tahu. Jadi kita tak timbul isu was-was tuan-tuan. Kadang-kadang benda basic ada orang tanya, Ustaz, saya lupa baca doa iftitah. Okey tak sembahyang saya? Jadi okey ke tidak? Sebenarnya bukan isu okey ke tidak. Cantik ke tidak? Sebab aksesori yang saya tinggalkan. Dia tak tahu doa iftitah tu tuan-tuan. Dia ingat wajib. Dia ingat macam Fatihah. Itu susah hati dia. Saya kata Tuan Haji lama dah tinggal doa iftitah. Dia kata lama dah Ustaz. Saya kalau sempat saya baca, tak sempat saya tak baca. Jadi susah hati lah. Okey tak sembahyang saya? Nak kena kodok tak? Jadi isu tu isu yang basic tuan-tuan. Kenapa? Kerana timbul isu itu, dia tak tahu perbezaan di antara status wajib, sunat ab'ad, sunat hai'ah. Okey, yang pertama. Sunat yang pertama tuan-tuan, turun sujud. Perbuatan turun itu. Cara nak turun macam mana sunat dia. Yang wajibnya turun macam mana pun tak apa, asalkan rapat 7 anggota, itu wajib. 2 kaki, 2 kepala lutut, 2 tangan dan 1 dahi. Macam mana cara turun, ikutlah terjun turun ke macam mana, asalkan rapat 7, dapat pahala wajib. Tapi kita nak bincang ni cara yang sunat, dapat pahala cara turun yang sunat. Cara turun sujud dalam keadaan tertib, yakni mengikut susunan anggota yang ditetapkan. Mula dengan mana? Mula dengan 2 kepala lutut. Jangan turun 2 tangan dulu. Bagi orang mampu lah. Orang tak mampu tuan-tuan tak boleh buat lah. Dia tak ada sakit, dia kena sakit kaki, sakit pinggan, tak boleh turun 2 kepala lutut dulu. Kena celapak ni, kena apa? Kena turun 2 tangan dulu. 2 tangan dia ni cover ni supaya kaki dia ni tak hentakkan yang kuat. 2 kepala lutut dulu, baru diikuti dengan 2 tangan, dan barulah diikuti dengan dahi. Memanglah tak ada orang sujud dulu, tak ada orang terus letak dahi dulu tuan-tuan, baru tangan. Tak ada orang buat terjun macam terjun apa panggil apa, terjun renang tu.
Dia tak ada terjun macam terjun renam tu. Memanglah kita turun sujud dulu. Cuma isu di sini di mana tuan-tuan, ada terkadang kita letak dua tangan dulu, barulah dua kepala lutut. Perbuatan itu tuan-tuan makruh sekiranya kita mampu buat susunan tapi sengaja kita tak ikut susunan. Itu makruh. Kenapa? Kerana yang sunatnya cara kita turun ikut susunan anggota yang ditetapkan. Mesti dua kepala lutut, kemudian baru letak dua tangan, baru diikuti dengan dahi yang terakhirnya dahi. Itu sunat tuan-tuan. Kita dah buat, okey, cantik semua kita buat. Melainkan orang sakit saja. Orang sakit, terpaksalah kita kena turun dua lutut dulu, dua kepala dulu, dua tangan dulu. Kita dua tangan kita nak cover supaya lutut kita ni dia tak tekanan yang kuat. Itu sakit. Tak boleh buat apa. Sakit, okey, tak makruh. Tapi kalau dia tak sakit, dia boleh buat ikut susunan, dia buat juga tak ikut susunan, itu makruh. Maksud apa makruh tuan-tuan? Maksudnya dia melakukan larangan yang bentuk dia makruh, tak haram, tak ada dosa, cuma tidak ada pahala. Itu je. Kalau orang tanya kenapa makruh, apa kesan makruh? Kesan makruh tidak ada pahala perbuatan tersebut. Asalnya perbuatan ikut susunan itu ada pahala. Tiba-tiba dia tak ikut susunan yang diperuntukkan, maka luput pahala sunat. Pahala wajib itu tak adalah. Wajib sujud tu dapat pahala wajib sujud. Yang kedua, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, sunat sujud yang kedua. Perkara sunat dalam sujud yang kedua. Sunat sujud yang kedua tuan-tuan, merapatkan hidung ke tempat sujud. Itu sunat. Sekiranya hidung tak rapat, dia boleh rapat, makruh juga. Sama. Biasanya kita ni rapat, tuan-tuan, jalan tak rapat. Walaupun hidung kita tak tinggi sangat, tapi insya-Allah rapat. Nak kapek tebal, lagi mudah rapat. Hidung kita ni dia tak perlu tonyoh sangatlah, bahasa saya panggil tonyoh, tuan-tuan, tekan. Tak perlu tekan tau. Memang dia rapat. Sebab kapek kita ni tebal. Contohlah hidung dia ni dia boleh rapat, tapi sengaja dia dahi ni dia tinggikan sedikit dahi, kan dahi kita ni rata. Dia dahi ni tuan-tuan, rapat dahi tak disyaratkan rata. Tak disyaratkan semua mesti rapat. Asalkan kawasan dahi ni mana-mana juzuk rapat, sah. Ada orang buat teknik macam mana tuan-tuan? Dia hanya letak di hujung dahi. Dia sujud di hujung ni, dia jongor naik, hidung dia terangkat. Itu makruh. Dia tak nak rapat hidung. Kenapa? Hidung rapat, dia kata habis debu di hidung. Debu ni bukan kita lah, kita ni kapek tak ada debu. Tempat-tempat kapek tak pernah vacuum tuan-tuan. Setahun sekali vacuum. Time vacuum nak sembahyang raya. Sembahyang raya dia jaga sangat. Pakat gotong royong nak raya, kapek ni mesti semua pakat buat vacuum. Ni surah-surah orang panggil apa, tak imarah lah tuan-tuan. Surah kita imarah hari-hari tu siap vacuum. Dia kenapa dia tak nak rapat? Takut lekat debu, lekat pasir. Itu yang dia terpaksa dongokkan sedikit dahi ni, dia naikkan dari hujung je rapat, maka hidung dia terangkat. Itu makruh. Makruh. Tak serapat hidung. Biarlah sepatutnya hidung ni tuan-tuan ataupun dahi ni tak apa, lekat segala unsur lekat, tak apa, itu ada pahala. Bahkan lepas daripada kita solat tuan-tuan, tak boleh nak clearkan dari yang ada debu ni, biar dia hilang sendiri. Hidung yang lekat kapek ni, bulu-bulu kapek penuh di hidung. Tak ada pasir kita, tak ada debu kita, tapi ada bulu kapek. Kapek luruh bulu, habis di hidung kita, habis di dahi kita, sujud melekat. Maka segala orang panggil kesan-kesan ibadat itu jangan kita hilangkan walaupun selepas solat. Makruh. Dia ada satu kaedah yang umum selalu kita sebut tuan-tuan, tiap-tiap menghilangkan kesan ibadat makruh. Ini kaedah ini umum, bukan untuk sembahyang saja, wuduk, tayamum, semua. Kita lepas wuduk, kesan air yang masih melekat di dahi kita, itu di anggota tangan kita, di anggota wuduk kita lap, ambil tawel lap, tak selesa, makruh.
Yang sunatnya tuan-puan, bagi dia hilang sendiri. Dapat sepanjang selagi ada kesan ibadat, selagi itulah direkodkan pahala. Mudah je pahala tuan-puan. Nak buat pahala cara dia. Stop pahala apabila kita hilangkan kesan ibadat yang ada di anggota kita. Macam kita tayamum, habis berdebu habis ni. Dah tayamum memang debu dia habis di muka. Lepas tayamum kita ambil tisu lap debu. Maka makruh, hilang pahala. Tapi selagi mana pahala, selagi mana debu ada di muka, kita solat pun tak hilang lagi debu. 20 minit tak hilang, setengah jam tak hilang, mana kita pergi pun debu di muka, maka tetap ada pahala selagi ada kesan. Itu dia punya kaedah dia. Baik, saya tuan-tuan, dua perkara sunat yang kedua iaitu rapat hidung di tempat sujud. Kenapa sunat? Dia ada illah dia tuan-tuan. Sunat dalam mazhab kita kerana meraihkan mazhab lain. Mazhab Maliki dia wajib. Sebab tu tuan-tuan pergi ke luar negara, orang yang menganut fahaman ataupun aliran mazhab Maliki seperti di India, Pakistan dan sebagainya, mereka wajib rapat hidung di tempat sujud. Rapat hidung di tempat sujud itu wajib di sisi mereka. Melalui orang panggil pemazhab kita nak meraihkan mazhab orang lain, maka dia mensunatkan, mensyariatkan sunat hukum meraihkan mazhab lain, termasuk dengan kaedah al-khuruju minal khilaf mustahabun, yakni keluar, yakni meraihkan mazhab lain, itu adalah mustahabun, sunat. Dan ketiga, qala al-musannif rahimahullahu taala, perkara sunat dalam sujud yang ketiga iaitu sunat bagi lelaki. Ini lelaki dulu tuan-tuan, perempuan lain. Sunat bagi lelaki merenggankan dua lengan kiri kanan itu daripada dua rusuknya. Sunat bagi lelaki tuan-tuan, cara dia sujud itu, cara dia jangan rapatkan dua lengan ini ke tulang rusuk dia. Ada orang yang dia sujud, melainkan kita duduk hampir sangat tuan-tuan, itu tak menjadi isu lah, tak menjadi makruh. Kerana bukan kita yang nak, kerana itu dah orang panggil kesukaran. Duduk rapat-rapat sangat sembahyang Jumaat dan sebagainya, sampai sehingga kita sujud itu kita jadi terkepit. Maksudnya tak boleh nak kembang. Sujud pun dalam keadaan rapat di tulang rusuk kiri dan kanan. Itu tak menjadi isu, itu tak makruh sebab bukan sengaja kita buat. Sebab sunatnya tuan-puan ketika sujud, jadi cara dia tuan-puan, saya tak perlu tunjuk tuan-puan dah mahir ke semuanya. Cara dia, teknik dia mudah sahaja. Dua kepala lutut itu dengan dua kaki sama. Sekejap lagi akan ada di bawah tu. Dua kaki, cara kita nak buka tuan-tuan, cara nak buka nanti akan ada di pohon kaki. Dua kaki, dua kepala lutut, buka dia sama. Dan tangan dia tuan-tuan, tangan kita juga letak sama. Dua kaki, dua kepala lutut, dua tangan. Jangan lebar sangat, jangan sempit sangat. Cara kita letak sama dengan, hampir sama dengan lutut kita, dua lutut kita. Dan ketika kita letak tuan-tuan, kita kena buka sedikit sahaja, jangan kuat, jangan buka kuat. Kalau kuat dia akan jadi atas, dia terganggu orang lain. Buka sedikit sahaja. Yang ni tak, orang panggil apa, rapatkan. Kalau dia rapat, itu makruh. Kerana apa makruh? Kerana menyerupai cara wanita. Wanita ni tuan-tuan bagi muslimah, dia kena rapat. Dua ni dia kena macam tu. Bukan kerana kiri kanan ni hampir dengan kawan, tidak. Memang itu pattern dia. Itu cara bentuk yang disyariatkan, yang diperuntukkan cara kita sujud yang sunnahnya. Maka itu bagi perempuan, bagi lelaki dia buka sedikit. Okey, settle tuan-tuan dua. Yang keempat, yang ketiga settle. Yang keempat, sunat ketika sujud yang keempat merenggankan. Renggan ni buka sedikit. Tadi buka dua tangan, yang ni pula merenggankan dua kepala lututnya. Dua kepala lutut itu dia buka sedikit, jangan rapat. Sebab itu cara dia letak tuan-tuan, jangan letak rapat. Cara letak dia, dua kaki itu pun jangan rapat sangat, dua kepala lutut pun jangan rapat sangat, buka sedikit.
Dia mudah saja. Kadar buka tuan-puan, 2 kepala lutut itu, ikut follow 2 kepala lutut. Nak buka kadar mana, jangan terlampau luas, jangan terlampau sempit. Lebih kurang sejengkal. Lebih kurang kita buka kaki kiri, kaki kanan kita tuan-puan, lebih kurang lebar dia sejengkal. Itu lebih kurang. Jangan rapat macam tu, ni kaki kanan, kaki kiri rapat, itu makruh. Orang semayang tu pada rapatkan, itu makruh bagi lelaki. Dia kena buka sekadar sejengkal lebih ataupun sejengkal. Jangan buka luas, itu mengganggu orang. Jadi space orang lain sepatut boleh. Space orang lain boleh 2 orang, dia hantam seorang tuan. Buka macam tu, kangkang. Terkangkang tu. Selesa, dia acara bebas. Bukan acara bebas, ini solat. Tak boleh kangkang lebih. Dia ganggu space orang. Space ini ada dah peruntukan dah space ini. Cara penyusunan soft. Jadi nak susun soft itu tuan-puan, cara dia duduk itu kena tahu peraturan. Buka macam mana? Macam kita kawat lah tuan-puan, bukan ikut dam kawat ni. Nak duduk macam mana? Bukan boleh kakam luar. Jadi buka tuan-puan, lebar kelebaran dia lebih kurang sejengkal ataupun kadar 2 jengkal pun okey lagi. Dalam kitab-kitab sebut lebih kurang bukan tepat sejengkal ataupun sejengkal setengah ataupun 2 boleh lagi, tak dianggap pada uruf luas lagi 2. Tapi jangan lebih daripada 2,5 dan 3. Itu dah kira lebih, dah kira luas. Kalau luas sangat tuan-puan, makruh. Itu kadar buka. Benda-benda basic macam ni tuan-puan, kita kena fokus. Sebab kalau tidak tuan-puan, kalau kita remehkan yang basic, lama-lama dia menjejaskan yang wajib. Kita tinggalkan yang sunnah ini kita tak besarkan. Sunnah yang kecil tidak dibesarkan, sehingga yang besar itu menjadi kecil. Yang wajib itu kita lah tak pandang besar. Tapi kalau kita memandang benda kecil ini besar, benda wajib lagi besar kita pandang. Itu cara yang ulama ajar. Sebetulnya mazhab Syafi'i tuan-puan, benda kecil teknikal sangat banyak dia buat. Dia fokus. Tengok sunat hai'ah. Benda-benda ini tuan-puan, difokus dalam mazhab Syafi'i. Dia tak remehkan. Mazhab lain dia santai, dia ikut dam je. Ikut dam nak buka kangkang macam mana pun dia tak kisah. Tapi mazhab kita sangat teliti, sangat smart. Dia orang panggil komplit. Mazhab kita ni tuan-puan paling banyak sunat hai'ah yang tidak disunatkan dalam mazhab orang lain. Mazhab kita sunat. Habis tuan-puan, merenggankan 2 kepala lutut supaya 2 kepala lutut tu dia tak belaga, dia panggil. Dia tak temukan, tak rapat. Kalau rapat macam tu, makruh tuan-puan. Makruh. Yang kelima tuan-puan, sunat merenggankan 2 kaki. Lepas tu kita betulkan di kaki, dia akan betul semua. Jangan rapat makruh. Kalau perempuan okey, perempuan dia rapat. Kaki perempuan tuan-puan, kaki perempuan dia tak sunat luas. Tak sunat sejengkal lebih. Kita sunat sejengkal ataupun lebih. Dia sunat dekat perempuan. Walaupun tak rapat tapi dekat. Tapi kalau kita tak renggan, kita rapat, makruh menyerupai perempuan. Jadi sunat merenggangkan 2. Yang kelima kan, sunat merenggangkan 2 kakinya. 2 kakinya. Baik, saya tuan-tuan. Jadi mudah saja saya sebut tadi, iaitu kita betulkan di kaki. Sunat renggan di kaki, buka kadar orang panggil sejengkal lebih ataupun sejengkal. Lutut, 2 lutut follow kaki, jangan kembankan sangat, jangan rapat sangat, dan tangan juga sama. Kepala lutut kita di mana? Di situlah tempat 2 tangan ini. Jangan lebar sangat, jangan sempit sangat, jangan rapat macam tu. Tangan kita tuan-puan lebih kurang kadar 2 kepala lutut kita. Baik, habis yang kelima. Ini nak mencantikkan tuan-puan, nak mencantikkan perbuatan sujud kita, nak bagi dia punya rupa dia cantik, supaya ada pahala bonus. Yang keenam, pahala yang keenam ini, kesemua ini ada pahala yang asin tuan-puan, bukan satu package, tidak. 6 ini pahala yang berbeza. Maknanya kalau satu mana-mana 6 ini kita tinggal satu, tetap dapat yang lain. Bukan maknanya kita 6 ini dipackagekan satu sunat, tidak.
6 perkara sunat. Mana kita buat 5 dapat 5. Kita fail 1 tak dapat. Itu. Yang keenam apa dia? Sunat bagi lelaki dan perempuan. Sama. Yang ni sama. Ini sama. Yang lain tadi beza perempuan lelaki. Dua kaki dudukan dia, perempuan rapat, lelaki renggang. Kepala lutut perempuan rapat, lelaki renggangkan. Lengan perempuan rapat, lelaki buka. Okey. Yang ni sama, iaitu apa dia? Sunat bagi lelaki dan perempuan hunjurkan. Ini cara tangan letak. Tangan ni tuan-puan, kita sunat kita letak. Sunat wajib ni letak ni wajib. Sebab dua tangan kena rapat. Cuma cara nak letak itu. Cara nak letak itu macam mana? Ada orang yang dia ikut dan tuan-puan, dia letak asalkan letak sahaja. Kalau letak sahaja, letak sengit macam tu pun ada, yang sengit masuk ke dalam pun ada. Yang sunatnya macam mana? Sunatnya tuan-puan, dia kena hamparkan lurus ke arah kiblat, jangan sengit kiri, jangan sengit kanan. Dia kena hulur ke arah kiblat. Dan sunat bagi lelaki perempuan hunjurkan, hulurkan semua kepala anak jarinya ke arah kiblat. Ni, ke semua ni tuan-puan, kepala anak jari ni jangan sengit kiri, jangan sengit kanan. Kepala dulu. Pastikan dia menghadap arah kiblat. Kena buat macam tu. Di sini 6 saja. Kalau ada kitab lain tuan-puan, dia ada tambahan. Apa lagi sunat? Renggangkan sedikit. Kalau buat macam tu pun okey, sebab kita dapat pahala hunjur, tapi rapat. Dalam kitab, setengah kitab tuan-puan, Mughni Muhtaj, antaranya sunat direnggangkan. Renggang macam tu, buka sikit. Bukan macam tu, rapat. Ini rapat, dia buka, renggangkan. Ini sunat yang berbeza, yang asin. Itu sunat yang asin. Dia sama tuan-puan, sama letak sama dengan takbir, sama dengan takbir. Dalam takbir pun dia takbir ni tuan-puan, dia sunat kita bongkokkan sedikit, lentikkan hujung jari supaya semua hujung jari ni ke semua donggak ke arah kiblat. Satu. Yang kedua, ketika kita takbir, renggangkan sedikit, jangan rapat macam tu. Kalau takbir rapat macam tu pun dapat pahala menghadap hujung ini, mendongak ke arah kiblat. Tapi kita nak pahala yang kedua, iaitu renggangkan sedikit. Macam ni, renggangkan sedikit, jangan rapat. Tu. Renggang dan kita bongkok ke depan sikit, macam tu. Allahu Akbar. Kita mudah-mudah tuan-puan hantar macam tu je lah, rapat, mudah. Nak bongkok-bongkok ni payah, dia kata. Bongkok ujung. Praktis. Dia kena praktis tuan-puan. Praktis ulangan, insya-Allah boleh. Dia betul ulama sebut tuan-puan. Step yang pertama dia kena ada knowledge ataupun ilmu dulu. Step yang kedua baru dia cuba untuk beramal. Yang tu memang cabaran. Cabaran apa? Cabaran lupa ketika kita praktis. Sebab kita dah terbiasa dengan gaya dan style lama. Tiba-tiba dapat benda yang nak perbetulkan benda baru ni tuan-puan, bukan benda baru, ini asal benda lama. Cuma kita dah terlupa. Waktu kita belajar dulu memang okey dalam kelas, tapi dah lama dia lari setting. Kena ni balik. Kena resetting balik. Itu tujuan dalam Islam. Kalau tuan-puan tengok Iqra, tafsiran surah Iqra, ataupun Nabi sebut talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Kenapa kewajipan belajar ini sampai mati? Balik sampai dia meninggal, wajib belajar. Kenapa? Kerana salah satunya tuan-puan, walaupun dia tahu, tapi kena sentiasa dengar untuk pastikan ilmu itu boleh perbetulkan ketika dia perlu. Ketika kita perlu tuan-puan, ilmu tu dia boleh connect dengan kita. Walaupun belum solat, kita ada ilmu tu. Tapi ketika solat tuan-puan, bukan senang untuk kita guna ilmu tu. Sebab ketika kita diperlukan ilmu itu, kadang-kadang kita tak tahu. Itu nak kena biasa, nak kena sentiasa dengar. Sentiasa apa? Kena sentiasa
dengar ataupun sentiasa ulang. Barulah ilmu tu dia cepat, dia power, dia tangkas. Dia boleh buat, ketika solat tu juga kita boleh buat keputusan apa hukum ni. Dia belum solat kita tahu, tanya jawab spontan dia jawab. Tapi dalam solat dia tak boleh buat keputusan. Contoh paling simple tuan-puan, dia dah belajar. Apabila tu iman lebih tuan-puan, tu iman naik ke rakaat kelima, dia tak boleh follow. Batal solat dia follow. Ada juga firqah. Ada yang 2-3 orang naik, ada yang kekal turun. Jadi dua firqah, dua pandangan. Nampak tak? Dua aliran. Dia kata aku pun tak tahu, lupa. Ketika tu dia panik tuan-puan. Sebab apa? Sebab jarang main dengan ilmu. Kalau tanya dia fikir, oh betul lah. Yakin 4 rakaat. Apabila yakin 4 rakaat, hukum dia wajib, tak boleh naik. Wajib duduk tunggu. Tak batal imam, kita boleh jangan firqah. Memanglah boleh firqah, boleh niat mufaraqah. Harus untuk niat mufaraqah, tapi tak sunat niat mufaraqah. Sunat tunggu. Dia tahu hukum harus mufaraqah. Dia tahu hukum sunat tunggu. Dia tahu hukum tak wajib naik, bahkan haram dia naik. Naik haram lagi batal sembahyang. Dia tahu dah hukum, dia tahu. Tapi ketika nak buat itu, dia panik. Duk naiklah senang. Dia senang naik. Rupanya naik itu batal sembahyang. Nampak tak? Dia tahu dah ilmu, tahu. Lepas solat, lepas bagi salam, dia pun fikir balik. Oh betul lah, aku tak boleh buat. Sepatut aku tunggu. Nak cerita tuan, ilmu dia, jenis dia memang kena selalu ulang dan ulang. Bisa ulang sekali lagi tuan, yang terakhir yang keenam ini, iaitu sunat lelaki dan perempuan hunjurkan semua kepala. Kepala anak jari ini hulur ke depan. Dan kemudian sunat tambahan yang lain juga, iaitu renggangkan. Buka renggam macam tu. Habis. Okey, sebelum kita masuk tajuk baru, insya-Allah malam ni tak sempat tuan-puan, masa tajuk baru insya-Allah akan datang. Kita ada tajuk yang terakhir 6.0 tuan-puan, iaitu perbuatan yang ke-6. 6.0 ni iaitu duduk antara dua sujud, itu terakhir modul kita. Kita khatam modul kita insya-Allah. Mungkin 2 kuliah lagi. Baru kita akan tukar kitab lain. Okey, sebelum tu tuan-puan, kita dah settle ketika sujud, kita dah settle ada 6 ataupun 7 perbuatan sunat. Cuma saya nak sebut sikit berkaitan dengan sunat takbir tadi tuan-puan. Ya. Apa dia cikgu tak dengar? Okey, cantik. Sujud terlampau cepat. Okey, duduk antara dua sujud terlampau cepat. Okey. 3 soalan cikgu tanya. Yang pertama iaitu ketika sujud rapat ni cikgu ketika sujud rapat tangan. Okey, apa hukum dia? Ada pattern macam tu tuan. Ini hak cipta terpelihara dia. Memang dia. Kalau kita tengok bukan syarak ni dia. Itu nak tahu hukum tu. Memang ada orang dia style dia. Bukan syarak. Protokol syarak lain. Sebab tu kena kita duk belajar ni tuan. Cara kita nak buat ketika menghadap Tuhan. Ini protokol ketika menghadap Tuhan. Boleh tak kita nak hampa macam tu, duk gaya ikut dam? Jawab dia tuan, makruh. Cara kita sepatut macam ni sepatut kita letak macam ni. Allahu Akbar. Bukan kangkang luas, masuk sedikit, jangan rapat, masuk macam ni. Jangan kangkang. Jadi ada orang dia terbuka lebih sangat tuan, dia kangkang. Ini pun makruh juga. Nak mengganggu orang. Mengganggu orang tak makruh, mengganggu orang haram dalam solat. Jangan tuan, mengganggu orang dalam solat bukan makruh, tapi haram. Haram. Kalau tak ganggu tu, okeylah, tak ada masalah pun. Tapi makruh perbuatan dia. Kenapa? Kerana tak disunatkan buka kadar lebih. Yang sunat sedikit saja.
Tapi isu yang cikgu tanya tu, dia letak hamparkan. Tangan dia ni rapat dan lengan dia pun rapat tempat sujud macam ni. Ni, rapat semua. Lengan dia rapat tempat sujud dan apa nama ni? Tangan rapat. Sepatutnya tangan saja rapat. Tapi dia hampar macam tu. Jawab dia tuan makruh. Tak haram, tapi makruh. Tak dapat pahala sunat tu mana makruh. Tak dapat pahala. Kesalahan kedua cikgu tadi, ketika mana dia bangkit, betul cikgu? Lepas tu? Dua tangan naik dulu. Punggung dulu. Dia juluk punggung dulu. Hebat cikgu. Punggung. Itu makruh. Itu nak cerita makruh. Yang kedua, itu bukan nak cerita batal ni. Hadis Nabi ni bukan cerita batal. Tu kita nak tahu tu, jangan hantam batal, tak batal sembahyang apa tetap jadi apa dia punya sembahyang dia. Cuma perbuatan tersebut makruh. Jadi bukan kata hadis Nabi ni nak cerita benda larangan tapi haram, tidak. Larangan ini adalah larangan makruh. Begitu juga kalau dia bangkit dalam keadaan meninggikan punggung, sujud dalam keadaan meninggi punggung, maka sujud itu kalau rapat semua tempat sujud, semua rapat tempat sujud. Tapi kalau tak rapat tempat sujud, punggung dia tinggi, tak rapat tempat sujud, itu lain. Maksud dia tak rapat tempat sujud macam mana? Kalau tak rapat tempat sujud fail, tapi rapat tempat sujud cuma dia punya orang panggil apa? Dahi dia lebih tinggi daripada punggung. Iaitu mazhab kita tak sah walaupun rapat tempat sujud. Tapi mazhab Maliki boleh, mazhab Hanafi boleh. Mazhab kita makruh, itu larangan mazhab kita. Mazhab kita larangan sujud sebegitu. Kenapa? Kerana etika sujud mazhab kita, dia kena punggung lebih tinggi daripada kepala. Kepala dia rendah, punggung dia kena naik tinggi sedikit. Tapi kalau dia sujud rapat semua tempat sujud, cuma kepala dia lebih tinggi daripada punggung, itu larangan dalam mazhab kita. Dan yang terakhir sekali yang cikgu tanya tadi, iaitu duduk antara dua sujud yang tidak ada tumakninah. Ini bukan larangan yang makruh, tetapi ini larangan haram. Mazhab kita ni mazhab kita. Tapi kalau mazhab orang lain sah. Sebab mazhab Maliki tuan-puan, mazhab Maliki dan Hanafi, sujud duduk antara dua sujud bukan rukun. Bukan rukun. Tapi mazhab kita dia rukun, itu beza. Dia beza. Nanti kita akan belajar akan datang topik terakhir kita, itu duduk antara dua sujud. Macam mana cara duduk dan macam mana dia punya syarat sah duduk. Maka kalau duduk yang terlalu cepat tuan-puan, itu bukan mazhab kita. Memang ada kita tengok cepat sangat dia duduk sampai tidak ada tumakninah. Itu mazhab Maliki dan Hanafi yang tidak diperuntukkan wajib duduk antara dua sujud. Maka mazhab kita tak boleh. Mazhab kita kena ada duduk, dan cara dia etika duduk mazhab kita mesti tumakninah. Maksudnya mesti berhenti sekejap walaupun kita tak baca Rabbighfirli warhamni. Okey, walaupun kita tak baca Rabbighfirli warhamni. Habis tuan-puan. Okey, kata ada soalan lain tuan-puan, last sekali kita tak nak baca yang ni, kita akan sambung akan datang. Cuma saya nak sebut etika yang terakhirnya, benda yang sunnah yang jangan diremehkan. Yang ni kita akan sambung tu akan datang, minggu akan datang, bulan akan datang. Okey, benda yang sunat yang tidak boleh diremehkan tuan-puan. Antara benda sunnah yang tidak boleh diremeh, sama ada kita sembahyang seorang diri ataupun nak kita jadi imam. Benda ni sunnah hayat, tapi tak boleh diremehkan. Terutamanya kalau kita menjadi imam, kita kena meraihkan jemaah di belakang melakukan sunat hayat. Kita tak kata ini sunat saja, kita pun tak buat. Tak boleh. Kenapa? Kerana kalau kita imam, kita kena meraihkan jemaah di belakang kita ini, mereka ni nak buat sunat. Contoh macam mana tuan-puan? Contoh ketika kita
sebelum orang panggil apa tu, sebelum mula surah sembahyang seorang diri, lebih-lebih imam. Sembahyang lepas Fatihah tuan-tuan, sunat kita saktah. Apa maksud saktah? Berhenti sekejap, memberi ruang kepada jemaah untuk membaca surah Fatihah. Ini sunnah yang hilang, sunnah yang dilupakan. Kalau jadi imam, macam imam kita kenapa kadang-kadang lama dia baru mula. Itu bukan saja tu sunnah. Sunat bagi imam, dapat pahala bagi imam, memberi ruang kepada jemaah menyelesaikan Fatihah. Baru kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Kenapa tuan-tuan? Hikmah dia, rahsia dia, kerana kita tak nak menafikan sunnah bagi jemaah. Apa sunnah bagi jemaah? Sunnah bagi jemaah mendengar Fatihah kita. Kita imam, ketika kita baca Fatihah, jangan makmum buat kerja lain. Jangan dia duduk baca benda lain. Jangan duduk zikir benda lain. Dia tak tahu tuan-tuan, dia buat benda lain. Dia kata tak ada apa nak buat, zikir lah. Zikir dan semayang. Ketika iman membaca Fatihah, peruntukannya dapat pahala dengar. Dipanggil sunat mendengar Fatihah imam. Satu. Yang kedua tuan-tuan, kenapa sunat iman ni bagi ruang kepada jemaah? Sebab sunat bagi jemaah mendengar bacaan surah imam. Kalau dia tak bagi ruang pada kita habis Fatihah di rukuk, tak ada dengar dia punya surah. Kita pun nak cepat macam tu jugalah, nak tarawih, tak bagi peluang dah kepada jemaah ni. Waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Kita baca surah, jemaah baca Fatihah. Clash kan tu? Berlawan. Berlawan pada cepat. Kita pun duk kejar Fatihah ni, takut tu imam baca surah qul huwallahu ahad. Dia kata tak ada ni, nak kena kejar ni, kejar. Itu makruh. Makruh bagi iman, makruh bagi kita. Tapi kita tak boleh, terpaksa dah. Kalau kita tak baca macam ni, tak sempat. Memang kena baca sambil dia membaca surah. Sepatutnya dia baca surah, kita dengar. Itu pahala sunat yang diperuntukkan. Satu lagi tuan-puan, sunat juga, tapi ini tak lama. Ini sekejap je. Saktah juga ketika iman habis surah. Ini pun saya kadang-kadang jarang buat. Itu sunnah dilupakan. Contohlah kita baca apa? Qul huwallahu ahadu lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sambung terus kita. Saktah di sini sunat tuan-tuan. Sunat saktah, berhenti sekejap. Bagi peluang kuku ada mana-mana lagi yang belum habis Fatihah. Yang baru sampai ni. Bagi peluang, jangan lama sini. Sini tak boleh lama. Sekejap aja. Maksudnya kufuwan ahad. Sekejap. Allahu akbar. Okey, settle. Apa sunnah lagi tuan-tuan? Sunnah. Kita cerita sunat-sunat yang tak boleh diremehkan. Seterusnya tuan-tuan, sunat seterusnya, terutama bagi imam, iaitu dari sudut apa tu? Dari sudut pelaksanaan lafaz intiqal. Ini nampak macam remeh, tapi dia punya impak dia besar. Takbir intiqal semuanya tuan-tuan. Kita individu cara dengan iman sama cara. Kita sembahyang seorang diri dengan iman cara sama. Untuk dapat full markah penuh ataupun dia punya pahala full, cara dia buat macam mana tuan-tuan? Bila nak mula takbir intiqal, rokok tuan-tuan, rokok sami Allahu liman hamidah, kemudian nak sujud Allahu akbar. Bila nak mula kalau tak tahu setting ni tuan-tuan, ikut dam dia. Kadang-kadang dia separuh jalan baru kadang-kadang sujud baru Allahu akbar. Ni lagi teruk. Sujud tuan-tuan, dah sempurna tempat sujud, Allahu akbar. Itu memang tak kena banyak sangat. Cara dia tuan-tuan, mula dia sini. Ini disebut dalam kitab I'anatul Talibin, dalam kitab Sulam Muslimin apa sebut. Cara tuan-tuan, bila kita kena tahu bila mula bila bar. Ini untuk dapat pahala afdal.
Kalau dia hantar di mana-mana, dia hanya sekadar mendapat pahala mengucapkan lafaz Allahu Akbar saja. Tapi dia tak dapat pahala meletakkan ataupun mengucapkan lafaz takbir seiring dengan pergerakan dia. Nampak kecil tuan, tapi impak dia besar. Okey, macam mana cara dia buat tuan? Cara dia buatnya ialah mula bergerak turun, kan kita nak sujud ni, mula turun punya bergerak turun. Allahu Akbar. Bar ini dia sempurna, dahi dia dah sampai tempat sujud, bar. Kita seorang diri pun sama, sembahyang Jumaat pun sama, iman pun sama, semua sama. Untuk dapat pahala afdal, mesti seiringkan lafaz takbir itu dengan pergerakan kita. Kita jemaah tuan-tuan, ini satu signal yang perlu kita tahu. Macam mana kita nak tahu bila kita nak mula ni? Jemaah tuan-tuan, jemaah, bila nak mula Jawab dia tuan-tuan, apabila imam baru jemaah mula bergerak. Itu saya sebut tadi, impak dia besar walaupun nampak kecil. Impak dia kepada siapa? Kepada jemaah. Kerana syariat takbir intiqal itu tuan-tuan, rahsia syariat, rahsia pensyariatannya salah satunya ialah untuk komunikasi iman dengan jemaah. Komunikasi, maksudnya bila aku nak bergerak ni, dia ada etika dia, dia ada mula bergerak siap. Jadi tanda dia tuan-tuan, apabila imam bar, kita mula tu kita tahu. Sebab tu apabila setting tak kena, maka kita pun akan lari setting, kita akan lari. Imam dia separuh jalan bar, dia baru turun separuh buat Allahu Akbar, dia duduk tengah jalan nak ke sujud, on the way, tak sampai lagi sujud, tak sempurna, tapi dia bar. Kita duduk soft yang ke-10, kita tak nampak dia, kita depan kita nampak lah, kita tak follow lah dengan bar dia, kita terpaksa kena follow dengan bar dia. Rupanya dia baru separuh, kita pun dah turun dah. Etika sebenar nak mula turun bila? Iaitu selepas dia selesai sujud. Fa'iza kabbara fakabbiru. Fa'iza, dia banyak, hadis ni panjang, saya skip kan. Fa'iza sajada fasjadu. Apabila sempurna iman sujud, fasjadu, hendaklah kamu mula turun sujud. Itu etika pergerakan makmum dan imam. Sebab itu saya sebut tadi tuan-tuan, hadis orang panggil apa? Teknik ini dia nampak simple tetapi impak dia besar kepada jemaah. Wallahu a'lam. Insya-Allah tuan-tuan bulan depan kita akan sambung topik baru, iaitu topik yang terakhir, protokol yang ke-7 ayat ke-6, duduk antara dua sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil وجعلنا من العلماء العاملين وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.